Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sesi pembelajaran di atas talian bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan saya Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Okey, pada pagi ini kita masih lagi meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian. Minggu depan pun sama, minggu yang satu lagi insyaAllah kita akan bersemuka. Sekolah dah boleh buka, Alhamdulillah. Okay, cikgu harap semua dah bersedia lah untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okay? Objektif pembelajaran kita pada pagi ini adalah cikgu harap agar murid-murid dapat mengaplikasi langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di dalam bengkel. Okey, itu saja objektif kita pada hari ini. Okey, proses ataupun langkah-langkah pembelajaran kita pagi ini cikgu ringkaskan sahaja sebab sebelum ini kamu dah ada kelas. Bila ini adalah kelas yang kedua lah untuk hari ini kan. Jadi cikgu fahamlah, takut nanti kamu pun terkejar-kejar untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Jadi sedikit saja. Yang pertama, kita kenal pasti jenis-jenis kemalangan di dalam bengkel. Cikgu akan terangkan sedikit saja sebentar lagi. Kemudian kita akan cuba tengok bagaimana aplikasi ataupun bagaimana cara langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di dalam bengkel. Kemudian kamu siapkan tugasan yang diberikan. Tugasan pun hanya sedikit saja. Cikgu rasa ada dalam kalangan kamu ni yang dah buat pun tugasan tu. Kita akan buat tugasan yang ada di dalam modul yang telah cikgu berikan sebelum cikgu datang ke Sarawak. Okey, yang pertama. Okey. Sebelum kita masuk bagaimana cara untuk merawat luka ataupun macam mana kaedah-kaedah untuk kita langkah pertama yang kita perlu lakukan sekiranya berlaku kemalangan kan. Kita perlu tahulah sebelum tu di dalam bengkel seperti mana yang murid-murid tahu terdapat pelbagai jenis alatan dan bahan, dan kebanyakannya alatan dan bahan ini boleh mendatangkan kemalangan ataupun kecelakaan sekiranya disalahgunakan ataupun ada mana-mana murid yang tidak mematuhi peraturan. Kadang-kadang murid mematuhi peraturan pun tapi kadang-kadang benda nak berlaku kan. Kemalangan tu orang cakap malang tidak berbau. Maksudnya kemalangan boleh terjadi pada bila-bila masa saja. Okay, sebab tu di dalam bengkel kemarin hidup ataupun bengkel RBT maafkan saya, dekat atas tu dia ada tulis besar-besar utamakan keselamatan. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di sekeliling kita. Contoh-contoh kemalangan yang boleh berlaku seperti kebakaran ataupun renjatan elektrik. Ini adalah dua contoh ataupun dua jenis-jenis kemalangan yang biasanya berlaku lah di dalam bengkel ataupun di mana-mana saja di kawasan sekolah ataupun di luar sana kan. Banyak berlaku kebakaran, banyak berlaku renjatan elektrik. Jadi untuk hari ini kita akan fokuskan tentang cara-cara untuk merawat dua kemalangan yang terbesar inilah yang selalunya yang biasanya berlaku di negara kita. Yang pertama, sekiranya berlaku kebakaran, okey, ataupun terkena cecair panas, objek panas ataupun renjatan elektrik. Ini adalah cara-cara untuk kita merawat luka yang melecur di kulit kita. Kamu, murid-murid, boleh buka buku teks RBT, muka surat 9. Okey, cuba tengok dekat dalam tu. Apabila berlaku kemalangan, jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawat dengan segera ya. Ikut langkah rawatan yang betul. Okey, selalunya kalau kamu punya tangan melecur kan, apa yang kamu buat? Macam-macam kan petua yang kita dengar kan. Ada yang kata letak ubat gigi lah, ada yang kata letak minyak gamat, minyak ni ada yang kata sapu tepung dan sebagainya kan. Itu betul yang dulu lah, tapi saya rasa semua tu tak betul lah. Okey, kita ikut cara yang disarankan oleh WHO lah, iaitu yang pertama, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Pastikan air tu mengalir. Siram dia. Kawasan melecur tu, siram dia dengan air ataupun kamu rendam. Sebaiknya air mengalir lah. Kamu siram dia selama
paling kurang 20 ke 30 minit. Ya, memang lama. Untuk pastikan kulit tu kan baru terkena api kan panas kan, kita nak sejukkan dia dulu. Okay, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Yang pertama. Yang kedua, sapukan krim ataupun lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Memang telah disediakan di mana-mana farmasi pun memang ada jual lotion untuk melecur. Lotion tu memang dia akan untuk kulit melecur lah. Dia menyejukkan kawasan kulit melecur tu. Dia nak elakkan keadaan jadi lebih teruk. Ini adalah untuk rawatan yang pertama lah, rawatan awal sebelum kamu berjumpa doktor. Selepas kamu sapukan krim atau lotion, barulah kamu berjumpa dengan pegawai perubatan ataupun berjumpa dengan doktor. Okey, pastikan lotion yang kamu sapu ataupun krim yang kamu sapu tu janganlah lotion sebarangan. Pastikan dia memang lotion yang diguna untuk merawat kelecuran. Okey, jangan sapu lotion muka pula, jangan sapu lotion yang lain-lain lah, bukan kan. Okey, ini adalah 3 langkah untuk merawat luka melecur. Okey, kamu rasa kalau berlaku di hadapan kamu, kawan-kawan kamu terkena tu, apa yang perlu kamu buat dulu? Adakah kamu perlu rawat dia? Sepatutnya yang pertama apabila berlaku kemalangan adalah maklumkan terlebih dahulu kepada cikgu. Nanti cikgu akan ikut langkah ni lah. Kita akan merawat luka ni sebelum kita hantar kepada doktor. Okey, kalau cikgu lambat lagi, baru kamu boleh bantulah. Tapi sebaiknya kamu maklumkan kepada cikgu, biar cikgu tahu, baru kita rawat dia terlebih dahulu bersama-sama. Okay. Ini apabila kamu terkena objek panas, cecair panas ataupun terkena renjatan elektrik yang menyebabkan kelecuran, ya. Okay. Bagaimana pula kalau murid-murid ataupun kamu melihat ataupun terkena renjatan elektrik yang berlaku biasanya akibat kecuaian ataupun kemalangan yang kita tidak sangka. Okey. Sekiranya kamu terkena renjatan elektrik, ini bahaya. Yang pertama sekali, jangan sentuh mangsa ataupun jangan sentuh orang yang terkena renjatan elektrik tu. Kenapa kamu rasa kamu tak boleh sentuh dia? Sebab elektrik ni dia adalah satu aliran. Apabila kamu sentuh dia, kamu sentuh kulit dia tu, kamu akan terkena renjatan elektrik. Kamu pun akan terkena kalau kamu sentuh dia. Jadi macam mana? Bila orang yang terkena renjatan elektrik ni, dia macam melekat tau. Dia macam melekat dekat kawasan tu. Jadi kita, selagi dia melekat dekat kawasan yang dia terkena renjatan elektrik tu, selagi tu elektrik mengalir dekat badan dia. Dia sedang mengalami kesakitan tu. Macam mana kamu nak buat? Kamu kena alihkan dia. Macam mana nak alih? Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu ataupun tali pinggang. Bahan penebat ni adalah bahan yang tidak mengalirkan elektrik lah. Bahan yang bukan besi, bukan bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Contohnya macam kayu lah. Carilah kayu ataupun tali pinggang getah ataupun yang poli yang bukan besi lah, senang kata. Pastikan bahan tu elektrik tak boleh mengalir melalui dia. Kalau tidak, kamu akan terkena renjatan. Ataupun kalau biasanya yang kita dengar tu kan, kalau tangan dia terpegang punca renjatan tu kan, melekat di situ kan, kamu ambil kasut getah kamu tu, kamu pukul tangan dia tu sampai dia punya tangan dia tu terpisah daripada punca renjatan itu, untuk pastikan dia dah pastikan elektrik tu dah tak mengalir daripada dia. Kemudian yang ketiga, kamu rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan dengan segera. Ini adalah 3 langkah sekiranya kamu melihat ataupun kamu berada di tempat yang ada mangsa terkena renjatan elektrik. Itu adalah 2 kemalangan yang biasanya berlaku lah, yang kita lihat, dan cara-cara untuk kamu merawat ataupun apa yang perlu kamu lakukan sekiranya kamu terlihat kemalangan itu berlaku. Okey, sekarang tadi kan cikgu ada ceritakan tentang kebakaran. Okey, sekiranya berlaku kebakaran, selain daripada sebelum kamu nak merawat luka melecur dan sebagainya tu kan, okey, di sekolah kamu ni akan ada laluan kecemasan. Betul tak? Pernah dengar tak laluan kecemasan? Okey, cuba tengok buku teks muka surat 10 pula. Dekat atas tu kan dia ada kata, perhatikan contoh pelan laluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel RBT di bawah. Ceritakan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kecemasan.
Sekiranya berlaku kecemasan kebakaran, sudah pastinya asap pun akan banyak kan. Kamu akan diminta untuk keluar daripada bilik ataupun di dalam bangunan tu secepat mungkin. Tapi macam mana nak keluar tu? Yang pertama sekali, ikut arahan guru. Dengar arahan guru dan jangan terburu-buru. Kamu mesti berbaris dan ikut. Cuba tengok dengan mata tu, ada anak panah kan? Mesti ikut laluan anak panah yang telah tersedia. Sebab tu di dalam bengkel RBT biasanya akan ada pelan laluan kecemasan ini. Dia menunjukkan kita arah ataupun laluan yang kamu akan lalu sekiranya ataupun semasa berlaku kebakaran. Nampak? Arah atau laluan kamu. So nanti supaya kamu tahulah bila berlaku kebakaran, kamu dah tahu dah. Ikut arah ni, laluan ni, ikut ni, mesti berbaris keluar, berkumpul di tempat berkumpul yang telah ditetapkan. Okey. Peti pertolongan cemas ini perlu ada di dalam bengkel RBT ya. Perlu ada di dalam bengkel RBT. Sebab untuk apa? Untuk merawat luka-luka yang kecil tadi itulah. Contohnya kalau ada melecur kan, dalam ni dia akan disediakan krim ataupun lotion untuk disapu ketika melecur, ataupun ada bandage yang kamu balut tu kan, dan sebagainya. Ataupun sekiranya luka-luka kecil terpotong di jari ke kan, kita ada plaster tu, pelekat tu kan, pelekat luka tu kan. Okey, yang seterusnya alat pemadam api. Alat pemadam api ni digunakan untuk memadam kebakaran kecil. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk kamu menggunakan alat pemadam api. Macam mana kamu nak gunakan alat pemadam api? Yang pertama, tarik pin picu. Ada pin picu ke situ, tarik situ dulu. Kalau kamu tak tarik itu, kamu tak dapat tekan dia punya tuas dia tu. Okey, kamu tekan memang takkan dapat sebab dia ada pin itu, dia menghalang kamu daripada ni. Biasanya orang letak itu supaya tak berlaku kesalahan lah, orang tertekan ke apa kan. Pin tu adalah untuk kunci dia. Tarik pin picu tu. Tarik pin picu tu. Yang kedua, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Maksudnya kamu tengok angin arah mana, kamu halakan dia. Jangan hala lawan angin. Kalau kamu hala lawan angin, bila kamu sembur, dia punya serbuk di situ akan patah balik muka kamu yang putih. Api tak terpadam tapi nanti muka kamu yang putih. Okey, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Yang ketiga, tekan tuas. Bila kamu tekan tuas, dia akan keluar serbuk edisi tu. Kemudian yang keempat, layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Macam ni ya. Macam bomba buat tu kan, pernah tengok kan? Okey. Ada 4 langkah untuk kamu gunakan alat pemadam api. Biasanya kita gunakan untuk memadam kebakaran kecil lah. Kalau kebakaran tu terlampau besar, kamu tak dapat nak padam, kamu terpaksa menghubungi pihak bomba untuk datang memadamkan api. Biasanya bomba akan datang, dia sampai, dia akan padamkan kawasan yang ada barang-barang berharga dahulu. Dia akan selamatkan dahulu yang mana boleh diselamatkan. Yang mana dia tengok yang dah terlampau rentung, dah terlampau terbakar, dah tak boleh dah, bahaya tau. Dia dah habis terbakar kan, dia akan biar, dia akan padamkan di kawasan yang boleh diselamatkan dahulu. Sebab tu kena telefon pihak bomba secepat mungkin sekiranya kamu lihat ada kebakaran yang tak dapat dikawal lagi ya. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kamu belajar untuk kamu kenal pasti beberapa jenis kemalangan yang biasanya berlaku. Kemudian kamu belajar cara untuk merawat luka melecur. Kamu belajar macam mana kamu lihat sekiranya ada terkena renjatan elektrik, apa yang perlu kamu lakukan. Kemudian kamu tengok langkah-langkah untuk menggunakan alat pemadam api. Dan kamu ada tengok macam mana rupa peti pertolongan cemas yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Untuk tugasan, okey, cikgu tak ingat sama ada cikgu dah bagi kamu guna modul ni atau belum. Ramai yang tanya cikgu kan. Okey, untuk kali ni kamu akan gunakan modul RBT tahun 4 yang telah cikgu sediakan. Minta kamu buat muka surat 1, 2 dan 3 sampai tajuk tajuk aplikasi sekiranya berlaku kemalangan ni ya. Kamu buat muka surat 1, muka surat 2 dan muka surat 3 sahaja. Okey, kemudian hantar selepas cikgu balik. Nanti hantar selepas cikgu balik Menanjung, insya-Allah. Flight cikgu pada 28 hari bulan Februari cikgu sampai. Okey, nanti selepas daripada tu cikgu akan mesej sekali lagi dalam grup, cikgu akan minta. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan, mesej secara peribadi kepada cikgu, jangan hantar dalam grup. Okey, hantar mesej secara peribadi kepada WhatsApp cikgu.
Ataupun sekiranya kamu dah siap melakukan tugasan, hantar gambar kepada saya dahulu. Saya takkan semak lagi, saya cuma nak tengok kamu buat ataupun tak buat. Ini adalah untuk pemakahan PBD lah. Kemudian nanti balik, baru saya akan semak secara ni lah. Saya akan semak, saya tanda terus di dalam modul kamu tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian diberikan. Terima kasih kepada ibu, bapa ataupun ahli keluarga yang membantu menyediakan peralatan, telefon, laptop dan sebagainya untuk memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah lepas ni dah tak ada dah pembelajaran atas talian. Kita harap dapat berjumpa lah di sekolah hati. Saya tak sabar jumpa sebab saya tak pernah berjumpa semua kan. Okey, cikgu akan sertakan sekali beberapa video di dalam grup ini, dalam grup WhatsApp, untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid tentang bagaimana aplikasi ataupun cara-cara untuk merawat luka, melecur, cara-cara untuk apa yang perlu kita lakukan sekiranya ada terkena rejatan elektrik, dan yang terakhir macam mana langkah-langkah untuk menggunakan alat pemadam api. Cikgu akan bagi 3 video bersama selepas daripada slide ini. Ada video cikgu hantar asing dalam grup. Kamu boleh tengok. Bila tengok tu, dia akan bantu kamu memahami dengan lebih baik lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.